kita dengan mendengar sedikit tazkirah daripada Imam Ustaz Asal. Kita bagi tajuk tadi, kelebihan solat berjemaah. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya jemput Ustaz Asal untuk memberikan kuliahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Waalaikumsalam, jelas. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, jelas. Teruskan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Sadaqallahul azim. Yang saya mulakan kepada pengacara majlis kita Tuan Haji Harun, juga merangkap kepada yang memimpin bacaan Yasin kita sebentar tadi, yang juga saya kasihi kepada Tuan Haji Rosli yang memimpin bacaan tahlil dan juga doa selamat sebentar tadi, kepada semua staf dan kaki tangan syarikat Nippon Electric kelas Malaysia Sdn Bhd, muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh berbahagia ini kita bersama berhimpun walaupun secara maya melalui aplikasi Google Meet. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk berada dalam jalan-jalan kebaikan ya, dengan bacaan Yasin, dengan doa selamat, dan diakhiri dengan sedikit perkongsian ilmu tazkirah pada malam ini, yang mana semuanya itu mudah-mudahan memberikan manfaat, keberkatan kepada kehidupan kita sehingga kita dijemput bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini saya ingin berkongsi berkaitan satu tajuk, iaitu kelebihan solat berjamaah ataupun tuntutan solat berjamaah. Sebagaimana yang kita maklum, di antara syiar Islam khususnya dan kelebihannya yang agung ialah solat secara berjamaah di masjid ataupun surau. Tetapi syiar ini walau bagaimanapun telah direngan-rengankan oleh kebanyakan umat manusia, ya, umat Islam khususnya. Alangkah duka citanya apabila kita melihat ramai di kalangan umat Islam yang menguzurkan diri ke masjid kerana alasan yang remeh-temeh kadang-kala. Tetapi yang paling menyedihkan lagi, ramai di kalangan kita yang menguzurkan diri tanpa sebarang alasan untuk datang solat secara berjamaah. Walaupun kita sedia maklum, sebenarnya hukum solat berjamaah di sisi pendapat yang asah di sisi mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah, ya. Kerana fardu kifayah ada kalanya kita merengan-rengankan. Kita orang kata mencuai-cuaikan berkaitan tuntutan kelebihan solat secara berjamaah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Allah berfirman dalam surah ini, hanya sahaja yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada empat ciri tersebut, pada ayat terakhir Allah menutup ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka yang mengimarahkan rumah Allah tadi, yang mempunyai empat ciri tadi, mudah-mudahan mereka termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak cuba pergi secara lajulah ya, sebab masa amat menceburui kita. Kita nak lihat yang pertama, dalil kuatnya tuntutan solat secara berjamaah. Ada empat dalil. Yang pertama diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya
aku pernah hendak menyuruh para sahabat untuk mencari kayu api. Lalu aku menyuruh agar didirikan solat berjamaah. Seterusnya aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang ramai. Sementara aku tidak ikut solat berjamaah kerana mencari rumah orang yang tidak mengikuti solat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW, kalau kita belajar di masjid-masjid ataupun surau kitab Syama'il Muhammadiyah, ataupun kita belajar berkaitan kepribadian Nabi SAW, kita tahu Nabi ini adalah seorang Nabi yang lemah lembut sifatnya. Nabi ini adalah orang yang sopan santun, berbudi bahasa, berbudi bicara, dari segi tutur perkataannya dan sebagainya. Tetapi dalam bab solat berjamaah, Nabi menunjukkan satu sifat yang begitu tegas, yang mana Nabi mengatakan, aku hampir-hampir ingin membakar rumah orang yang tidak datang solat secara berjamaah. Walaupun Nabi tidak melaksanakan perkara membakar rumah dalam seperti mana yang dinyatakan dalam hadis tersebut, cuma nak bagi tahu tegasnya Nabi berkaitan tuntutan supaya datang solat secara berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil kuatnya tuntutan solat berjamaah, satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW yang buta matanya. Siapa nama dia? Abdullah bin Ummi Maktum. Satu hari datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni adalah seorang yang buta. Kemudian yang kedua, rumah aku ni jauh daripada masjid. Dan yang ketiga, kata Abdullah bin Ummi Maktum, penunjuk jalanku tidak serasi denganku. Ya? Lalu, adakah keringanan untukku supaya tidak datang solat berjamaah dan aku solat sendirian di rumah? Nabi tanya kepada Abdullah Ummi Maktum, adakah kamu mendengar lawangan azan? Tanya Nabi. Jawab Abdullah Ummi Maktum, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dengar suara lawangan azan oleh muazzin. Jawab Nabi SAW, kalau kamu dengar lawangan azan oleh muazzin, kamu juga mesti datang solat secara berjamaah. Hadis ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam keadaan sahabat yang buta tadi pun Nabi masih mengarahkan supaya datang solat secara berjamaah. Sebab itulah Abdullah bin Maktum ni bila Nabi kata dia kena datang juga, Abdullah bin Maktum meraba-raba pada waktu subuh, tuan-tuan. Meraba-raba mencari, mendengar, berpandukan suara azan oleh muazzin, oleh Bilal. Datang ke masjid satu hari, dia pergi ke masjid meraba-raba, tiba-tiba tersepak batu, jatuh dan mukanya terhantuk batu, berdarah mukanya. Dan dia patah balik, tukar mandi semula kerana darah itu adalah najis, tukar baju yang terkena darah, tukar dengan baju yang lain, datang kembali ke masjid. Kerana apa? Kerana memenuhi tuntutan daripada Nabi supaya datang solat berjamaah walaupun matanya buta. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara dua contoh. Ada dua contoh lagi yang nak menunjukkan kepada kita dalil betapa kuatnya tuntutan solat berjamaah. Yang ketiga, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Satu hari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ni datang jumpa isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tanya Ubaidillah, wahai Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, cuba terangkan kepadaku berkaitan kesakitan sebelum Nabi wafat yang dideritrai oleh Nabi SAW. Tanya Ubaidillah berkaitan hal keadaan Nabi, solat berjamaah Nabi di hujung usia Nabi sebelum Nabi wafat, bagaimana hal keadaan solat berjamaah Nabi? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Nabi wafat, Nabi gering, Nabi sakit. Dalam keadaan sakit tersebut, tiba-tiba pada hari itu dilaungkan azan asar, kata Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi minta satu bejana air kepada aku. Lalu Nabi mandi, Nabi berwuduk. Kemudian Nabi beberapa langkah untuk mengimamkan sembahyang, tiba-tiba Nabi jatuh tersungkur dan Nabi jatuh pengsan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Nabi sedar, Nabi tanya, wahai Aisyah, adakah solat telah didirikan? Belum ya Rasulullah, sahabat-sahabat sedang menanti kamu. Nabi minta satu lagi bejana air, Nabi mandi, Nabi berwuduk, dan beberapa langkah Nabi nak ke masjid, Nabi jatuh lalu pengsan untuk kali yang kedua. Bila Nabi sedar untuk kali kedua, Nabi tanya lagi, adakah solat telah didirikan? Belum ya Rasulullah. Nabi minta satu lagi bejana air untuk kali yang ketiga, Nabi mandi, Nabi berwuduk, beberapa langkah Nabi jatuh pengsan sekali lagi. Untuk kali yang ketiga bila Nabi sedar, Nabi minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapa mertuanya dan juga sahabatnya yang mulia, supaya mengimamkan sembahyang pada hari tersebut. Walaupun Nabi dalam keadaan sakit, sehingga Nabi dipapah oleh sahabat
Nabi perintahkan Saidina Abu Bakar untuk mengimamkan sembahyang. Tapi Nabi nak juga solat berjamaah. Tiba-tiba Nabi minta kepada sahabat untuk papah Nabi di kanan kiri. Kelihatan oleh sahabat kaki baginda Nabi SAW seperti orang kata tidak berdaya. Tersirit kaki Nabi, nak bagi tahu lemahnya batang tubuh Nabi ketika itu, tetapi Nabi masih menunjukkan betapa pentingnya solat berjamaah sehingga Nabi datang juga walaupun dalam keadaan sakit yang agak teruk, yang kritikal. Bayangkan kita tuan-tuan, kadang-kadang kita baru sakit sedikit kan. Kadang-kadang kita baru demam sedikit, pening kepala sedikit, penat balik kerja sedikit, kita dah bagi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak datang solat berjamaah, sedangkan Nabi telah menunjukkan satu contoh teladan yang sangat baik. Dalam keadaan sakit, Nabi masih lagi memenuhi tuntutan untuk solat berjamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam satu peperangan, sebagaimana kita maklum, Nabi bersama-sama para sahabat telah menyertai beberapa siri peperangan. Tidak kurang ada 10 siri peperangan Nabi bersama sahabat, dan Nabi solat dalam peperangan tersebut. Dalam salah satu peperangan, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Satu hari kata Jabir, kami berperang bersama Nabi menentang Puak Juhainah. Ya? Satu bangsa, satu kaum daripada Yahudi yang orang kata membelot ataupun bukan belot, istilahnya perjanjian, melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Lalu Nabi perintahkan supaya perangi Puak Juhainah tersebut. Yang peperangan itu dipanggil sebagai peperangan Bani Quraizah. Ya? Dalam peperangan tersebut, Nabi perintahkan, bila masuk waktu, Nabi perintahkan sahabat-sahabat supaya berhenti berperang. Lalu tentera muslimin berada pada satu pihak dan tentera musyrikin berada pada satu pihak. Ya? Dan Nabi mendirikan solat fardu zuhur. Dan kemudian Nabi berbincang dengan para sahabat menanti datangnya waktu asar. Tetapi pihak musyrikin merancang strategi dan juga perancangan, kata mereka, sesungguhnya pada waktu petang nanti Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya akan menemui Tuhannya, iaitu mendirikan solat fardu asar. Ketika mana mereka mereka bertemu dengan Tuhannya, kita akan perangi mereka, kata perancang ataupun strategi peperangan musyrikin tersebut. Strategi atau perancangan tersebut disampaikan oleh Saidina Jibril kepada Nabi SAW. Tetapi bila masuknya waktu asar, apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak sesekali menangguhkan solat asar tersebut. Sebaliknya Nabi perintahkan kepada sahabat untuk melakukan beberapa saf yang inilah dinamakan dalam sejarah sebagai solatul khauf, yakni solat dalam keadaan takut. Ya? Walaupun musuh hendak menyerang ketika mereka sedang solat, tetapi Nabi masih memerintahkan kepada para sahabat untuk mendirikan solat, tapi dalam keadaan solat dalam keadaan takut. Ada yang rukuk, ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang berdiri dan sebagainya dalam kaedah solat secara takut. Tapi nak bagi tahu kepada kita, dalam solat pun Nabi SAW masih memerintahkan kepada para sahabat untuk mendirikan solat sebagaimana ayat dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. An-Nisa 102. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka. Ya? Maksudnya ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika perang. Dalam perang pun Allah perintahkan supaya didirikan sembahyang tersebut. Menunjukkan kepada kita dengan 4 dalil tuntutan kelebihan solat berjamaah tadi, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menghadiri solat secara berjamaah, walaupun di sisi mazhab kita yang asal, di sisi mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Tetapi kerana kelebihan yang dinyatakan tadi, maka sudah semestinya lah. Kata seorang ulama Al-Khatib Asy-Syatibi, katanya dalam keadaan perang pun kita dituntut supaya datang solat berjamaah, apatah lagi dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak berperang, maka perkara tersebut lebih keharusannya untuk kita datang solat secara berjamaah. Kita lihat seterusnya antara keprihatinan para sahabat, para salafus soleh berkaitan solat berjamaah ni. Ada seorang sahabat Ansar, satu hari datang ke kebun kurmanya. Bila datang ke kebun, leka dengan kebun kurmanya, ya. Tiba-tiba bila keluar daripada kebun, rupa-rupanya asar telah pun sahabat-sahabat yang berada di masjid telah pun selesai mendirikan solat fardu asar.
Jadi sahabat Ansar ini apa yang dilakukan? Kerana sedih, kerana kecewa, maka dia hadiahkan, dia sedekahkan kebun rumahnya kepada Baitul Mal supaya diuruskan, supaya diberikan kepada fakir miskin. Bayangkan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ya. Terlewat ataupun tertinggal solat fardu asar berjamaah, seorang sahabat Ansar ini sanggup memberikan kebunnya kepada Baitul Mal supaya diuruskan untuk manfaat ataupun masyarakat kepada umat Islam. Bayangkanlah kalau kita tertinggal solat. Adakah kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus soleh tersebut, ya? Kadang-kadang kita tertinggal solat subuh berjamaah, kita tidak ada perasaan bersalah, kita tidak ada perasaan rasa macam ya Allah kenapalah tertinggal solat subuh berjamaah dan sebagainya. Tetapi bayangkanlah sahabat-sahabat, para tabi'in, para salafus soleh tertinggal solat berjamaah, mereka hadiahkan kebun kepada Baitul Mal. Itu yang pertama. Yang kedua, keprihatinan para salafus soleh. Seorang sahabat Nabi, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Satu hari beliau terluput solat Isyak berjamaah, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengetahui bahawa kelebihan solat Isyak berjamaah ini adalah pahalanya seperti menghidupkan separuh malam. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah melakukan solat Isyak separuh malam. Dengan tujuan apa? Tujuan mudah-mudahan mendapat kelebihan separuh daripada mendirikan malam tersebut. Lihat, tertinggal solat Isyak berjamaah, sahabat mengqadha seolahnya i'adah, menggantikan berulang-ulang solat itu sehinggalah separuh malam supaya menyamai fadilat mendirikan solat Isyak, menghidupkan separuh daripada malam. Yang ketiga, seorang sahabat Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, ya. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini adalah seorang sahabat yang tidak pernah tertinggal solat berjamaah. Tiba-tiba datang seorang tamu ke rumahnya, leka berborak dan sebagainya. Bila tetamu balik, Abdullah segera bergegas untuk datang ke masjid. Bila sampai ke masjid, tiba-tiba masjid telah pun kosong. Sahabat telah selesai mendirikan solat Isyak berjamaah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri? Dia mendengar sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, solatul jama'ati afdalu min solatul fadhi bisab'in wa ishrina darajah, rawahu Bukhari. Solat secara berjamaah itu afdalu, lebih utama daripada solat secara bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Lalu apa yang dilakukan oleh Ubaidillah? Dia i'adah. Dia lakukan solat Isyak sebanyak 27 kali. Tuan-tuan, sebanyak 27 kali, kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, dia mengendarai seekor kuda, dan sahabat-sahabat yang menunaikan solat Isyak berjamaah berada di kumpulan yang di hadapan. Kemudian Abdullah tadi bertujuan untuk mengejar sahabat-sahabat yang ada di hadapan. Tiba-tiba sahabat yang berada di hadapan mengatakan, wahai Ubaidillah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat mengejar kami. Kerana apa? Kerana kami menunaikan solat Isyak secara berjamaah, tetapi kamu menunaikan solat Isyak secara sendirian walaupun 27 kali ganda. Ubaidillah terjaga dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa. Kerana apa? Tidak dapat menunaikan solat Isyak pada malam tersebut secara berjamaah. Lihat, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah keprihatinan para salafus soleh berkaitan solat berjamaah tersebut. Kerana itulah para salaf menganggap bahawa terluputnya solat secara berjamaah ini musibah bagi mereka. Ya? Kita tak ada rasa musibah, kita tak rasa bersalah. Tetapi bagi orang-orang soleh, musibah bagi mereka bila tertinggal solat berjamaah. Kerana itulah ada para salaf, para sahabat yang mencela diri mereka masing-masing selama 3 hari berturut-turut apabila tertinggal takbir pertama bersama imam. Dan ada di kalangan para sahabat yang mencela diri mereka selama 7 hari berturut-turut kerana tertinggal solat secara berjamaah. Ya, bayangkanlah tuan-tuan dan muslim. Persoalannya bagaimanakah kita? Bagaimanakah kita bila kita tertinggal solat berjamaah? Adakah kita rasa bersalah? Adakah kita rasa kalau berdosa tu jauh sekali lah, sebab dia tidak melibatkan dosa, kerana ia fardu kifayah. Tetapi bagaimana sekurang-kurangnya ada perasaan bersalah di dalam hati kita kerana solat secara sendirian meninggalkan solat berjamaah. Kadang-kadang, ya, ini sebagai muhasabah dirilah kepada diri saya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita kenduri kahwin jauh-jauh kita boleh pergi.
kita dapat jemputan yang jauh, di Sabak Bernam kita boleh pergi, di Banting kita boleh pergi, di Hulu Selangor kita boleh pergi, kadang-kadang di Pahang kita boleh pergi. Tiba-tiba rumah kita berhampiran, berjiran dengan masjid, tiba-tiba muazzin melakukan azan, kita buat tidak endah, buat acuh tidak acuh, melalaikan. Sedangkan kenduri kahwin kita boleh pergi yang jauh-jauh dan sebagainya. Kita yakin dengan hadis Nabi kan, hakul muslim ala kulli muslim khamsin. Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain 5 perkara, antaranya bila dijemput kena datang. Tetapi mengapa bila berkaitan hadis solatul jamaati afdalu min solatul fardhi bi 27 darajah, solat berjamaah kita tidak memenuhi tuntutan, kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita muhasabah bersama kan. Sekiranya seorang raja datang memanggil kita menghadap supaya kita datang menghadap, bagaimana perasaan kita? Tiba-tiba Sultan Selangor kata, Tuan Haji Rosli, tuan dijemput ke istana. Contohkan. Bagaimana persiapan kita? Sudah barang pasti kita rasa teruja, membuat persiapan yang terbaik dan sebagainya, baju yang terbaik, ya, berwangi-wangian dan sebagainya. Sebab apa? Raja nak panggil kita. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjemput kita melalui perantaraan muazzin. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Mari mendirikan solat, mari menuju kejayaan. Tiba-tiba kalau yang raja tadi kita bersungguh-sungguh, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kita, raja kepada segala raja, jemput kita menunaikan solat berjamaah menghadapnya, tiba-tiba kita rasa seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuba kita fikirkan sebagai muhasabah yang kedua. Sekiranya RM1 yang kita laburkan, ya, akan digandakan menjadi 27 ringgit. RM1 dilaburkan menjadi RM27. Ataupun ada RM1 dan juga ada RM27. Kita pilih yang RM1 atau RM27. Orang yang waras, orang yang sihat, dia akan pilih RM27. Sebab apa? Kita nampak kelebihan material duniawi. RM1 sikit, 27 banyak. Tetapi mengapa dalam bab solat berjamaah dan solat bersendirian? Solat berjamaah 27 kali ganda. Solat bersendirian satu pahalanya. Itu pun belum ditolak lagi kalau kita tak khusyuk, kalau kita terlupa rakaat, kalau kita teringat benda-benda yang lain. Daripada satu tadi akan ditolak, mungkin pahala kita hanya suku, mungkin hanya separuh berbanding sekiranya kita solat berjamaah, kekurangan kita, ketidakkhusyukan kita ditampung oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab itulah bila RM1 dengan 27 kita ambil 27. Tapi bila solat sendiri dengan solat berjamaah kita ambil solat secara majoriti daripada kita ambil solat yang sendirian. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, ya, ayat 16 hingga 17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Baik. Saya teringat saya dapat satu video di Yaman, seorang pemuda di Yaman, ya. Pemuda ni tuan-tuan, dia ada sakit lemah tulang. Tulang kaki ni dia lemah, dia tak boleh berjalan. Jadi dia berjalan menggunakan tangan. Dan kaki bila dia berjalan menggunakan tangan ni kaki disirit, ya. Tapi menjadi kelaziman kepada lelaki ni, pemuda ni, dia selalu datang solat berjamaah. Dan kebetulan tempat sembahyang tu, surau ataupun masjid tu berada di tingkat 1. Jadi naik tangga. Tuan-tuan mungkin pernah dapat video tersebut, kan? Dia naik tingkat 1 tu, naik tangga, dalam keadaan bersusah payah. Bila jemaah tanya, dalam keadaan begitu, kenapa datang juga solat berjamaah? Apa kata pemuda tersebut? Sesungguhnya saya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya dalam keadaan cacat begini, tetapi Allah telah memberikan berbagai-bagai nikmat rezeki kepada saya, maka bila saya tidak datang solat berjamaah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Seorang sahabat, seorang pemuda yang cacat kakinya tetapi sanggup berhari-hari melazimi datang solat berjamaah, tetapi kita yang sihat tubuh badan, mata celik, Allah bagikan berbagai-bagai nikmat, kenderaan yang bagus dan sebagainya, tapi kita masih lagi memberikan alasan-alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir tuan-tuan, sebagai kesimpulannya kepada kita, ya, marilah kita bersempena dengan hari ini tanggal 21 Syaban. Ada berbaki 9 hari lagi ataupun 10 hari lagi untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadikanlah
dengan kedatangan Ramadan ini sebagai satu anjakan paradigma kepada kita, kepada yang belum memulakan untuk melazimi solat berjamaah, marilah kita datang solat berjamaah bermula dengan 1 Ramadan ini ataupun bermula daripada esok subuh. Kita mendatangi solat secara berjamaah. Kerana apa? Banyak kelebihan-kelebihan yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kelebihan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tak datang solat berjamaah, kita payah nak datang ke masjid. Tiba-tiba kita datang ke masjid, kita duduk depan sekali. Sebab apa? Kita dah jadi jenazah, barulah kita nak datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali, jangan, ya. Biarlah kita melazimi solat berjamaah, ya. Ancaman kepada orang yang duduk berhampiran dengan masjid ataupun surau. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadi, siapa yang mendengar laungan azan, thumma lam yujib min ghairi uzrin, akan tetapi tidak menyahutnya, yakni tidak pergi solat di masjid tanpa uzur, kata Nabi, fala solatalah, maka tidak ada solat baginya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, ya. Maksudnya bila kita dengar laungan azan oleh muadzin, kita tak ada uzur apa pun, tiba-tiba kita tak datang ke masjid ataupun surau di mana azan dilaungkan, maka kata Nabi, fala solatalah, maka tidak ada solat baginya. Ulama bahas perkara ini. Apa maksud tidak ada solat baginya? Solatnya sah tetapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, marilah kita bersama-sama menjadikan, orang kata, solat berjamaah ini menjadi satu, orang kata, ajadah utama dalam kehidupan kita, sehinggalah kita dijemput kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhirnya, saya mengharapkan ada manfaat, ada kebaikannya daripada tazkirah saya yang ringkas ini berkaitan kelebihan tuntutan solat berjamaah. Dan untuk akhirnya juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak syarikat NEGM yang sudi menjemput saya pada malam ini, memberikan sedikit tazkirah, dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak ataupun Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan dipermudahkan urusan kita, dipermudahkan ibadah kita dalam mengharungi Ramadan yang mulia pada tahun ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Jadi saya kembalikan kepada pengajar majlis Tuan Haji Harun